mengujakan namun juga banyak membawa kemusnahan sebenarnya ya. So, bab 3 ni, siapa dengan misai tu cikgu? Apa? Okey. Oh, itu general tentera Jepun sebenarnya. Dan sebelum itu, bab 3 ni dah masuk dekat PDPR sekolah ke belum? Dah mula dekat PDPR ke belum? Belum lagi. Still Okey, dalam bab belum. 1 cikgu. Ya Baru masuk Allah. bab 2 dia itu lagi. Ya Allahu Akbar. Tak apalah. Okey. Itu kelebihan kelas kita ya, iaitu di mana dengan kelas kita kita boleh mulakan bab yang ketiga ini. Ya. Kita boleh belagak kat member, kita dah faham. Yes. Ya. Oh, itu niat tak baik tu. Ada niat nak belagak tak baik tu. Tak baik. Astagfirullah. Astagfirullahalazim. Tapi tak apalah. Niat macam ni, kalau kita dah faham dulu, kita boleh ajar kawan kita supaya faham. Nampak? Itu niat kita. Niat mesti betul ya. Niat mesti betul. Okey. Bab 3. Kita ajar perempuan kelas kita kan. Amboi, Dan. Lepas tu dapat okey. Boleh juga Dan. Cikgu suka ayat tu. Cikgu suka ayat tu. Kan. Kau pilih kaum perempuan kau aja ya. Amboi, Daniel. Okey. Baik. Kita lihat. Okey. Bermula dengan kita akan lihat berkaitan dengan saya lelaki, normal lah kan. Normal lelaki. Tarikkan dia, tarikkan. Tarikkan. Okey. Kita lihat 3.1 dulu, iaitu nasionalisme di negara kita. Okey, sebelum Perang Dunia yang berlaku. Okey, kita lihat daripada sambungan daripada bab 2 hari itu, iaitu bab 2 berkaitan nasionalisme, iaitu semangat cinta akan negara. Ya, semangat cinta akan negara, dan ianya berlaku juga di negara kita, iaitu ketika sebelum Perang Dunia Kedua telah berlaku ya, iaitu nasionalisme, dan ianya tercetus kerana apa tahu? Gerakan orang Melayu yang menentang campur tangan British. Menentang campur tangan British. Namun begitu, tindakan-tindakan awal gerakan nasionalisme di Malaysia ni ataupun di tanah Melayu ni memang mendapat tindak balas yang keras daripada British. Kita lihat satu-satu ya. Baik. Kita tahu bahawa kesedaran awal nasionalisme, maknanya semangat cintakan negara ni memang dah ada sejak awal abad ke-20. Jadi British telah berusaha untuk apa tahu? Membendung pengaruh idea gerakan Islam dari Timur Tengah. Iaitu, kita belajar kan, iaitu gerakan Pan-Islamism dan juga gerakan Islah. Dua ni ya, gerakan Pan-Islamism dan gerakan Islah ni banyak sampai di tanah Melayu. Jadi British takut tau gerakan-gerakan ini akan mempengaruhi tanah Melayu, maka British dengan persetujuan Raja-Raja Melayu memperkenalkan satu undang-undang bijak British ya, iaitu perkenalkan enactment undang-undang Islam. Membendung tu kontrolkan. Betul. Membendung tu maksudnya dia kontrol lah, dia kawal perkara itu, dengan memperkenalkan Undang-Undang Islam 1904 bagi memastikan siapa tahu sesiapa yang mencetak dan mengedarkan tulisan berkaitan dengan agama dan politik Islam tanpa keizinan Sultan boleh dikenakan hukuman penjara. Dipenjara. So kalau kita lihat hukuman penjara maksudnya apa? Ini adalah hukuman daripada British. Kalau hukuman daripada daripada Raja Melayu, dia tak ada penjara-penjara. Hukuman dia apa? Bunuh. Hukuman bunuh. Tapi bila ada hukuman penjara, bermakna kita punya hukuman ini telah dipengaruhi oleh British. Nampak? Sikit-sikit British telah menyebarkan pengaruh mereka ya. Dan British turut memperkenalkan dua badan penyiasat, iaitu Jabatan Siasatan Jenayah dan juga Biro Siasatan Politik untuk mengawal gerakan Islah Islamiah ini. Sampai hati dia buat macam tu ya. So kalau kita lihat pada tahun-tahun 19 kalau kita lihat di sini sedikit info ya, pada 11 November 1914 Empire Uthmaniyah yang bermula di Turki Turki Uthmaniyah tu pada 11 November 1914
telah mengeluarkan satu fatwa menyeru orang Islam yang ditindas oleh penjajah barat ini bangkit, bangun bersama-sama dengan Empayar Uthmaniyah. Dan inilah yang telah mendapat perhatian penduduk-penduduk di tanah Melayu, especially kaum-kaum muda melalui akhbar-akhbar tempatan. Dah mula dah gerakan-gerakan pan-Islamism yang telah difatwakan oleh Empayar Uthmaniyah ni telah sampai ke tanah Melayu. Baik, cikgu, dulu Aisyah katanya, orang Melayu tak rasa kesian ke orang yang kena hukuman bunuh depan-depan walaupun kes dia curi? Baik, sebenarnya di sini bukan masalah kesian atau tak kesian, tetapi masalahnya adalah hukuman. Jenayah yang telah dilakukan dan hukuman. Sebab itu, kalau kamu semua kamu kena faham bahawa hidup kita di dunia ni ada cause and effect. Maknanya ada sebab dan akibat. Itu memang. Kalau kita nak meletakkan rasa kesian itu, menyebabkan banyak perbuatan jenayah akan berleluasa. So di sini kita kena lihat apa tahu? Kita kena lihat memang inilah hukum alam di mana cause dan effect. Contoh macam kamu. Contohlah kalau kamu tak masuk kelas cikgu, efeknya apa? Efeknya kamu tak dapat ilmu. Itu memang. Kamu kalau let's say kalau katakan kawan-kawan kamu, kau rugi tak masuk kelas cikgu Rafi sebab apa? Tak dapat belajar. Kan? Jadi itu cause and effect. Seandainya kalau kamu tak dapat join, efeknya apa? Kamu tak dapat ilmu yang cikgu terangkan. So di sini ada kesan dia. Dan kawan-kawan lain kata apa? Kesian kau tak dapat masuk. Sebab apa? Sebab kamu tak dapat ilmu. This is Macam apa yang kita boleh buat? cikgu. So apa yang kita boleh buat tentang itu? Nak buat macam mana? Kan? Tidak boleh diganti lagi. Jadi begitu juga kes jenayah, kes hukuman. Ada jenayah, kena ada hukuman. Ada berlaku kesalahan, akan ada hukuman dia. Jadi kena terima. Kena terima. Baik. Bagi British, kalau kita lihat British dia mengurangkan hukuman itu daripada bunuh ke penjara. Sebenarnya hukum bunuh tu sebenarnya hukuman bunuh tu lagi efektif. Tetapi British menggunakan dia punya hukuman itu yang dibawa daripada barat, iaitu hukuman penjara tu semata-mata kerana apa tahu? Kerana menegakkan hak asasi. Bagi British, hukuman penjara itu boleh menyedarkan manusia supaya mereka sedar akan kesilapan mereka dan tidak mengulangi kesilapan itu. Namun, cikgu nak tanya kamu, adakah hukuman penjara sebenarnya efektif berkesan untuk menyedarkan orang yang bersalah itu? Berkesan tak agak-agak kamu? Tak. Sebab itu, bukan taklah, kuranglah, betul kata Azrina, kurang. Sebab itu ramai yang keluar penjara, buat lagi, masuk balik penjara. Kemudian keluar balik, buat lagi, masuk balik penjara. Mana dia punya efektif? Tak ada. Jadi, sebab itu, hukuman dulu, iaitu hukuman bunuh, memang tak efektif kepada manusia itu. Tetapi efektif kepada orang lain, masyarakat. Di mana masyarakat melihat dan masyarakat kata apa? Memang kita tak boleh melakukan jenayah. Sebab nanti kena hukuman yang berat, iaitu hukuman bunuh. Jadi tidak ada isu kesian apa semua. Memang kita patut kesian, tapi nak buat macam mana? Itu hukuman. Ketegasan, yes. Ketegasan, ya. Baik. Baik, kita lihat kebangkitan Islam pada peringkat antarabangsa inilah menyebabkan British berwaspada terhadap gerakan pan-Islamism, especially kalau kita lihat contohnya penentangan Tok Janggut. Ini adalah hasil daripada kesedaran politik antarabangsa yang telah menggerakkan penentangan bercorak tempatan. Walaupun gerakan ini hanya melibatkan penduduk-penduduk di Pasir Putih je kan. Tapi isu penentangan ini adalah mempertahankan agama. Agama Islam dan juga hak penduduk tempatan.
Jadi penentangan ini berlaku di tengah-tengah pergolakan politik yang berlaku di Eropah. Jadi di sinilah kalau kita lihat penentangan Tok Janggut ini adalah contoh ataupun rentetan ataupun kita katakan sebagai hasil daripada kebangkitan masyarakat Islam sedunia terhadap penjajah barat yang menakluki negara-negara Islam. Jadi kebangkitan Tok Janggut ini telah dipengaruhi oleh penglibatan Empayar Uthmaniyah dalam Perang Dunia Pertama di Eropah. Wow. Rentetan ni maksudnya turutan ataupun berikutan ataupun akibat. Rentetan ataupun akibat daripada cetusan kebangkitan masyarakat Islam sedunia. Itu maksud rentetan sebenarnya ya. Jadi penentangan yang memperjuangkan agama ini kemudiannya dikaitkan dengan isu cukai yang dikenakan serta sikap membenci British. So bermakna nasionalisme di tanah Melayu ni sebenarnya nak ceritalah contohnya penentangan Tok Janggut itu. Berlaku sebab apa? Sebab ada 3 perkara. Iaitu pertama penentangan yang memperjuangkan agama. Kemudian yang kedua, isu cukai yang dikenakan oleh British terhadap penduduk tempatan. Dan yang ketiga, sebab sikap orang Melayu sendiri yang membenci British. Benci dengan penaklukan British. Benci dengan penjajahan British. 3 sebab ini. Kalau ada soalan tanya tentang apa tahu? Tentang kenapa? Apakah isu atau faktor yang menyebabkan penentangan Tok Janggut? Ada 3. Pertama, memperjuangkan agama. Yang kedua, isu cukai. Dan yang ketiga, sikap membenci British. Ni 3 ni ya. Jadi kena ingat yang itu. Iaitu 3 ni. Perjuangan agama, isu cukai dan juga sikap membenci British. So, British pula berhati-hati dan berwaspada terhadap sokongan orang Melayu. So, British berwaspada terhadap sokongan orang Melayu kepada Empayar Uthmaniyah yang berperang yang berperang dalam Perang Dunia Pertama. Harus diingat nanti kita belajar tentang Perang Dunia Pertama di mana Empayar Uthmaniyah ini Turki Uthmaniyah ni dia dah join Perang Dunia Pertama. Dia join. Dan dia bersekutu dengan siapa? Dengan Jerman. Itu the best part. Nanti kita tengok. So, perang yang meletus telah menarik perhatian pemimpin-pemimpin negeri Melayu yang untuk menyokong Khalifah Empayar Uthmaniyah. Sebab Empayar Uthmaniyah ni dianggap sebagai pelindung umat Islam serta penaung bagi tanah suci Mekah dan Madinah. Kita tahu Empayar Uthmaniyah ataupun Empayar Turki Uthmaniyah ni mereka sebenarnya lah yang melindungi 2 tanah suci Islam iaitu Mekah dan Madinah. Jadi apabila Empayar Uthmaniyah ni telah join Perang Dunia Pertama, maka orang-orang tempatan di Malaysia ni, di tanah Melayu ni turut menyokong Empayar Uthmaniyah. Sebab apa? Sebab Empayar Uthmaniyah ini penjaga atau penaung bagi Mekah dan Madinah. Ya. Yang Empire Uthmaniyah ni dia macam force yang lebih besar daripada semua empire Sebenarnya, Empayar Uthmaniyah. Kalau kamu masih ingat lagi ingat tak tentang bab 8 tingkatan 1 iaitu tamadun Islam. Ingat dan sumbangannya. Tamadun Islam kita belajar tentang Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan Turki Uthmaniyah. So Turki Uthmaniyah ni sebenarnya lah yang dikatakan Uthmaniyah yang telah memerintah Turki dan seluruh kerajaan Islam daripada tahun-tahun 1200 sampai 1921. Almost 700 years. Memang Empayar Uthmaniyah antara empayar yang terbesar di dunia. Memang sampai ke Afrika, sampai ke Arab semua. Jadi sebab itu British dan negara-negara barat sebenarnya sangat
kita katakan sangat sangat kita kata bukan nak kata dengki lah, tapi sangat teruja untuk apa tahu, untuk menentang Empayar Uthmaniyah ini. Dan cuba untuk memecah belahkan Empayar Uthmaniyah. Okey. Baik. Ya, ianya memang besar pada waktu itu ya. Jadi kita lihat kita tahu bahawa Tok Janggut memang menentang British, namun kita tahu juga bahawa British telah berjaya untuk mengalahkan penentangan bersenjata itu. Sebab itu kegagalan penentangan bersenjata Tok Janggut inilah menyebabkan masyarakat menyusun strategi lain untuk menentang pihak British. Jadi kita fahamkan masa bab 2 hari itu, selepas penentangan Tok Janggut semua kan, begitu juga berlaku penentangan daripada sudut akhbar dan persatuan-persatuan serta majalah. Akhbar dan majalah menulis tentang apa tahu? Penentangan terhadap British. Kami tak suka British. Kami tak suka British mengambil hak kami. Kami nak isu pendidikan dinaikkan. Pendidikan diberi keutamaan kepada penduduk tempatan. Jadi akhbar dan majalah menjadi wahana penting. Wahana ni maksudnya apa? Medium ataupun alat. Ya. Wahana ni kita kata alat penting untuk meniupkan kesedaran kebangsaan. Bangun. Kita bangun untuk apa? Menentang British. Tapi kita lihat secara akhbar dan majalah, mereka memberikan kesedaran politik itu dengan tidak boleh dilakukan secara terang-terangan. Tak boleh. Sebab adanya undang-undang British yang menghalang orang Melayu untuk menyatakan sikap politik mereka melalui bahan bertulis. Maksudnya apa? Ada undang-undang British yang sebenarnya menghalang orang Melayu untuk menulis tentang penentangan terhadap British. Tak boleh. So British telah meletakkan satu undang-undang. Jadi kewujudan undang-undang inilah yang telah mengawal kebebasan bersuara, penerbitan dan berpersatuan dan kawalan ketat British terhadap kegiatan-kegiatan ini, menyebabkan kesedaran kebangsaan tidak meluas dalam akhbar Melayu sebelum Perang Dunia Kedua. Maknanya apa? Ya, betul. Undang-undang tadi. Maknanya ada undang-undang seperti mana apa? Undang-undang yang kita lihat seperti undang-undang yang mana? Undang-undang yang di atas ini. Iaitu undang-undang enactment Undang-Undang Islam 1904. Yang ini undang-undang ini, enactment Undang-Undang Islam 1904 ini, inilah undang-undang yang digunakan oleh British untuk apa tahu? Untuk menghalang orang-orang Melayu supaya jangan tulis penentangan British di dalam akhbar. Kalau tulis juga akan ditangkap. Enactment sebenarnya undang-undang negeri. Enactment sebenarnya undang-undang negeri tetapi berkaitan agama Islam. Yes, betul. Maknanya British boleh block. Bukan British block. Tapi kalau seandainya orang Melayu tulis tentang jom kita menentang British dalam akhbar, British akan cari orang tu, cari orang yang menulis itu, tangkap dia dan dibawa ke mahkamah. Bila dibawa ke mahkamah, akan dibicarakan. Dan kalau orang Melayu kata apa? Kami memang nak menentang. Jadi British kata apa? Kamu tahu tak enactment Undang-Undang Islam? Bahawa sebenarnya kamu tak boleh menulis semua perkara itu di dalam akhbar tanpa keizinan Sultan. Kamu tulis ni ada keizinan Sultan tak? Tak ada. Tak ada. Sebab itu kamu melanggar undang-undang ini. Dan kamu boleh dihukum penjara. Nampak tak? Itu British. British dah cakap dengan Sultan. Dia cakap dengan apa? Okey, tuanku, kalau ada orang-orang Melayu tulis tentang penentangan British ini dalam akhbar, tuanku mesti kata tak boleh. Tuanku mesti kata tak boleh. Bermakna apa? British telah kontrol Sultan sebenarnya. British kontrol Sultan. British kontrol Sultan untuk apa? Jangan bagi orang Melayu tulis tentang nationalism di dalam akhbar. Kalau dia nak tulis apa sekalipun, kena minta izin daripada kamu, daripada tuanku ya.
Dan tuanku kena make sure jangan tulis apa-apa tentang penentangan terhadap British. Kalau ada yang menulis, okey, kalau kata Sultan, let's say kalau Sultan kata apa? Sultan kata, oh kalau better nak biarkan saja, tuanku ingat kalau tuanku menyokong mereka untuk menentang British, maka kami British akan mengambil tindakan terhadap tuanku. Nampak tak? Itu yang berlaku. British control Sultan. Dengan British control Sultan, maka dengan secara tak langsung British telah kontrol rakyat. British kontrol rakyat. Dengan cara apa? Kontrol Sultan je cukup. Kontrol raja tu cukup. Jadi rakyat akan sentiasa ikut Sultan. Tak boleh nak kata apa. This is orang kata apa? Bagaimana British. Okey. Kalau British ambil tindakan, ia tindakan apa cikgu? Okey. Kan cikgu pernah bagi tahu bahawa sebenarnya ada seorang sultan pernah berlaku. Okey, 2 peristiwa, iaitu kamu ingat lagi tak peristiwa pembunuhan J.W.W. Birch? Pembunuhan J.W.W. Birch itu dilakukan oleh Datuk Maharaja Lela dengan ada 5 orang lagi. 5 ini kena hukum gantung. Kemudian rupa-rupanya Sultan Abdullah menyokong juga diorang ni. Jadi British kata apa? Sultan Abdullah, kamu akan dibuang negeri. Sultan Abdullah Ngah Ibrahim dibuang negeri ke Pulau Seychelles. Boleh je sebenarnya Sultan Abdullah menentang British, tapi apa yang berlaku? Sultan Abdullah dan Ngah Ibrahim kedua-duanya telah dihantar ke Pulau Seychelles dan duduk di sana. Dibuang negeri. Nampak tak kuasa British? Yang naik menggantikannya adalah Sultan Ismail. Begitu juga yang berlaku di Selangor. Sebenarnya, okey, kalau kita lihat satu kekuatan British yang kita tak nafikan, okey, tak, sebab itu diorang menggunakan undang-undang British. Hana kena faham bahawa British, kalau dia jalankan penguasaan British, mereka akan gunakan undang-undang British, iaitu buang negeri, penjara. Macam mana British boleh buang negeri? Sebab British secara di belakang tabir, secara hidden hand, British sebenarnya menguasai negeri itu dan menguasai sultan itu. Yes. Okey, sebab apa? British ada kekuatan tentera. Nampak tak? Yes. Kekuatan tentera. Jadi sebab itu, okey, British boleh bila-bila masa dengan kekuatan tentera itu boleh menangkap ataupun memerintahkan untuk ataupun memaksa sultan keluar daripada istana dan dibuang negeri ke Pulau Seychelles. Itu yang berlaku yang pertama. Yang kedua di Selangor, ada seorang sultan, okey, Sultan Musaidin telah dibuang negeri ke Pulau Kokos, iaitu Pulau Kiling. Semata-mata kerana apa? Kerana dia ada sedikit tindakan yang dikata dia menentang British. Dibuang negeri. Pesuruhjaya tinggi British tak nak dia jadi sultan. Boleh dihantar dibuang negeri ke mana? Ke Pulau Kokos, Kiling. Itu sahaja peristiwa-peristiwa itu telah menunjukkan bahawa apa? British mengawal ketat negara kita melalui sultan. Okey. So, ada soalan Daniel kata apa? Kenapa British yang negara kecil tu pun suka jajah negara-negara besar macam US ke? Alright. Okey, soalan kamu ni kan. Okey. Baik, itu daripada bab 2, iaitu revolusi kemerdekaan. Betul tak? Revolusi kemerdekaan Amerika tu. Okey, revolusi kemerdekaan Amerika tu sebenarnya kamu kena faham bahawa sebenarnya orang-orang Amerika tu, yang orang-orang putih Amerika tu, diorang semua asalnya datang daripada British. Diorang datang daripada British. Asalnya Amerika tu dibuka oleh orang-orang British yang mana berlayar sampai ke Amerika dan mereka membuka
penempatan di sana. Kemudian apabila mereka membuka penempatan di sana, maka mereka telah kita katakan sebagai membentuk masyarakat dan negeri di Amerika itu. Lalu British menganggap bahawa itu adalah kawasan naungan mereka, naungan British. Sebab itu mereka kena bayar cukai kepada British. Bukannya British datang menjajah, tak. Pada awalnya tak ada orang kat situ. Tapi dengan apa faedah cikgu? Okey. Mereka kena. Mereka faedah apa? Apa yang faedah yang mereka dapat apabila dapat cukai tu? Okey. Cukai. Kekayaan. Cukai kan duit. Kekayaan. Okey. Mana ada orang buat suka-suka hati kutip cukai? Kutip cukai untuk apa? Kekayaan. Guna untuk negara. Yes. Tapi takkanlah juga cikgu diorang nak memiskinkan negara yang diorang jajah tu. Okey, sebab itu sebenarnya konsep cukai ni sebenarnya bukan untuk memiskinkan, tetapi cukai itu sepatutnya digunakan untuk negara tersebut, untuk pembangunan negara tersebut. Jadi, dalam kes revolusi kemerdekaan Amerika tu, sebenarnya diorang bayar cukai. Tetapi bayar cukai kepada Britain. Tapi Britain tak gunakan duit tu untuk kemajuan Amerika. Masalah-masalah penduduk Amerika dibiarkan. Okey. Kemudian bila masyarakat Amerika nak menyuarakan hak mereka, okey, nak memilih pemimpin apa semua kan, tak ada wakil dalam parlimen Britain. Jadi diorang marahlah. Cukai kau ambil. Okey, tapi pembangunan Amerika kau biarkan. Kan? Kau lalaikan, kau biarkan. Kau biarkan kami, tapi cukai kau nak. Faham? Sebab itu rakyat Amerika marah dan mereka melakukan revolusi kemerdekaan. Yes. Ya, betul Afif. Betul. Susmita, betul. Mereka akan gunakan untuk duit mereka sendirilah. Tetapi kalau macam di tanah Melayu, at least kita nampak jugalah kan, bermakna British dia ambil biji timah kita. Okey, dia ambil biji timah kita, dia ambil getah kita kan. Kemudian British kaya. Okey, tetapi ada juga pembangunan yang dia buat, at least lah, iaitu dia British buat jalan raya. Kemudian British keluarkan modal untuk buat landasan kereta api. So at least adalah dia punya berbaloi jugalah kan, dia orang ambil cukai apa semua untuk apa? At least dia bangunkan negara kita dengan jalan raya dan juga landasan kereta api. Tapi kalau di Amerika tidak ada apa-apa. Di Amerika mereka ambil cukai dan juga biarkan rakyat Amerika hidup sendirian macam tu tanpa ada sebarang kemajuan. Kan sayang kan? Tak. Okey sayang. Okey. Jadi kita ni dikira bernasib baik cikgu. Well, kita bernasib baik dari segi ekonomi. Tetapi daripada sudut penguasaan British terhadap pemerintah negara kita, itu tak bagus. Tak bagus. Ya, di mana British telah menguasai sultan-sultan kita dan suka-suka hati. Kalau yang mana yang menentang, dibuang negeri. Nampak tak? Betapa itulah keburukan penjajahan. Sebab tu kita jangan benarkan negara kita dijajah lagi. Ingat tu. Jangan benarkan negara kita dijajah lagi. Kalau tidak kita hilang kuasa. Ingat tu ya. Okey. Baik, bagus soalan-soalan kamu ya. Yang lain-lain diam aja, boleh faham tak? Yang lain-lain diam je, boleh faham tak? Okey. Ingat belajar sejarah bukan semata-mata belajar fakta, tapi mesti belajar jiwa sejarah tu. Jiwa sejarah tu. Emosi sejarah tu. Itu yang kita kena ingat. Okey. Baik. Weh, ayat cikgu. Ya. Setiap bab ada jiwa dia. Bila kita kenali jiwa setiap bab tu, kita kenali jiwa-jiwa isi dia kan, kita akan rasa apa tau? Sejarah tu ada dalam hati kita. Dan itu kalau ada soalan kan, kita boleh jawab dengan senang dan kita beremosi lagi bila kita jawab soalan. Ya. Ya Dan. Okey, baik. Okey, Dan kata kalau sekarang kan tak ada jajahan. Okey.
Tapi apa hubungan negara Middle Eastern? Okay, overseas. Tapi apa hubungan negara Middle Eastern dengan negara Barat pada zaman sekarang macam Israel? Okey, baik. Sebenarnya zaman sekarang memang dah tak ada penjajahan. Tak ada negara yang dijajah lagi. Cuma ada hubungan-hubungan diplomatik. Hubungan antara kerajaan dengan kerajaan. Okey. So bila hubungan kerajaan dengan kerajaan, contohnya Malaysia dengan negara-negara Barat ataupun negara-negara Timur Tengah tu, negara-negara Mesir, negara Arab Saudi dengan negara-negara Barat, kebanyakannya adalah kerana hubungan ekonomi, hubungan perdagangan dan hubungan diplomatik. Namun hubungan-hubungan itu atas dasar ekonomi lah kebanyakannya dan hubungan baik. Tidak ada lagi hubungan-hubungan yang mana menjadi penjajahan menjadi penjajah ataupun dijajah, tidak ada lagi. Israel kes lain. Israel adalah orang-orang Yahudi yang telah menakluk dan menjajah Palestin. Jadi dia nak menghapuskan penempatan orang Palestin, orang Islam Palestin, dan juga mereka nak take over tanah itu kerana mereka menganggap bahawa Palestin itu adalah tanah suci bagi orang Yahudi. Sebab tu dia orang nak ambil. Tetapi pengambilan itu adalah secara haram. Secara haram, dan mereka membina negara Israel sendiri. Yang mana tidak diiktiraf oleh negara-negara dunia yang lain, tidak diiktiraf. Namun tidak ada penentangan pula daripada PBB. Sebab Amerika Syarikat menyokong apa yang dibuat oleh Israel. Masalahnya adalah negara-negara lain tak mampu buat apa-apa. Sebab apa? Arab Saudi, Jordan dan negara-negara lain, Syria pun semua, mereka semua adalah di bawah pengaruh Amerika. Di bawah pengaruh Amerika. Sebab itu mereka dikawal oleh Amerika. Kesian mereka ya. Dikawal oleh Amerika. Kalau mereka bersatu nak menentang Israel di Palestin itu, mereka akan diugut oleh Amerika. Nak buat macam mana? Sebenarnya itulah itu yang berlaku ya. Dan jadi itulah yang berlaku. So kesimpulannya kita katakan bahawa Israel itu adalah satu kes yang mana penjajahan orang-orang Yahudi terhadap tanah Palestin dan menghapuskan orang-orang asal di Palestin itu. Sebab Yahudi sebenarnya ini soalan-soalan yang gempak kan ni Orang cakap Hitler tak suka orang Yahudi. Kenapa? Sebenarnya Hitler bukan Yahudi. Tetapi dalam Islam, dalam agama Kristian, dalam agama Yahudi, banyak diceritakan tentang sejarah-sejarah Bani Israel ini. Dan diketahui bahawa Bani Israel ni adalah satu kaum yang sebenarnya tak ramai pun. Dalam dunia ni, orang Yahudi ni kalau tak silap cikgu tak sampai pun 10 juta. Tak sampai pun 5 juta macam tu. Tetapi mereka ni adalah orang-orang yang sentiasa menentang dan melawan. Memberontak. Even sampai satu tahap, mereka menentang Nabi Musa. Dalam agama Kristian ada diceritakan. Dalam agama Islam ada ceritanya. Jadi memang orang-orang Bani Israel ni atau Yahudi ni terkenal dengan pembelotan. Malah mereka sendiri ada yang membunuh Nabi tau. Membunuh Nabi Zakaria. Dan juga Nabi Yahya dibunuh oleh orang-orang Bani Israel. Bayangkan, the prophet, prophet yang sepatutnya kita hormati, dia orang bunuh. Nampak tak? Jadi di sini kita lihat bahawa sebab itu orang Yahudi ni sampai satu tahap Hitler pun tak percaya. Hitler pun tak percaya dengan orang Yahudi. That is why berlakulah. Baik. Mungkin juga dia tak sokong Islam. Hitler tak sokong Islam. Tapi Hitler tahu tentang kejahatan orang-orang Yahudi. Betul Sushmita. Dia tak sokong Islam tapi dia tahu tentang kejahatan orang-orang Yahudi. Sebab itu dia ambil tindakan itu.
Right. Bagus soalan-soalan yang kebat ni ya. Okey. Baik. Kita lihat contohnya tentang nasionalisme di tanah Melayu ni. Contohnya cerita terkukur yang tersiar dalam akhbar Melayu seperti Utusan Melayu, Lembaga Melayu, Lidah Teruna dan Pengasuh. Merupakan pernyataan politik kemerdekaan. Pernyataan tersebut disampaikan secara berselindung di sebalik wajah dan pelaku haiwan disebabkan oleh adanya undang-undang pemerintah yang mengongkong penerbitan akhbar. Dalam cerita terkukur ini, terdapat rujukan jelas kepada Terkukur nombor 1874 dan Terkukur nombor 1909, iaitu tarikh penting negeri Melayu dikuasai oleh British. Terkukur menangisi nasibnya yang bebas dalam negeri merdeka, kini terkurung dalam sangkar emas yang kehilangan kemerdekaan. Okey, terkukur ni sebenarnya burung. Sejenis burung terkukur. Digambarkan burung terkukur ni ada 2 ekor, iaitu burung terkukur yang boleh terbang bebas dan satu lagi burung terkukur yang duduk dalam sangkar. Jadi tak perlu Susmita. Terkukur nombor 1874 maknanya terkukur tahun 1874. Maknanya rakyat yang telah terkurung dalam Perlembagaan 1874 iaitu negeri-negeri Melayu bersekutu. 1874 Dan terkukur nombor 1909 iaitu apabila perjanjian Bangkok. Kalau kamu ingat perjanjian Bangkok 1909 di mana negeri-negeri Melayu tidak bersekutu telah menerima penasihat dan juga duduk di bawah British. Itulah dia. Tapi dia tak tulis betul-betul perjanjian, tapi dia tulis dalam bentuk seekor burung terkukur. Kesian terkukur nombor 1909. Terkurung dalam sangkar dia. Maknanya apa? Dia merujuk kepada kesian negeri-negeri Melayu tak bersekutu. Duduk dalam sangkarnya. Sebab duduk di bawah pemerintahan British. Nampak tak? Terkukur 1874 iaitu burung, iaitu menggambarkan negeri-negeri Melayu bersekutu. Negeri Melayu bersekutu, duduk di bawah British 1874 dalam perjanjian negeri Melayu bersekutu. Kesian mereka. Nampak tak? Menangisi nasib mereka. Dulu bebas, sekarang duduk di bawah British. Maknanya sekarang duduk dalam sangkar. Dia cerita berlapik. Inilah dia. Dia cerita berlapik mereka kalau macam ni, kalau katakan, kamu ni cerita tentang penentangan British. Tak ada. Kami cerita tentang burung. British pun baca. Cerita pasal burung. Tapi kalau orang lain dia akan baca, iyalah ini cerita pasal penentangan British dan juga nasib orang Melayu. Nasib orang Melayu di negeri Melayu bersekutu telah dikongkong oleh British. Nasib orang Melayu di negeri Melayu tidak bersekutu dikongkong oleh British. Itulah dia sebenarnya. Tapi indirectly. Betul Susmita. Indirectly. So dengan ini mereka tak melanggar undang-undang. Nampak orang Melayu pun bijak. Jadi itulah kita katakan sebagai cara bagaimana mereka menyebarkan ideologi ini, penentangan tu sebenarnya. So yang lain-lain boleh faham cerita terkukur ni. Itu nampak tak orang Melayu hebat kita, orang Melayu kita ni. Ada udang di sebalik batu. Ya, betul. Boleh faham. Bagus. So itulah yang berlaku dan kita akan masuk sedikit tentang latar belakang Perang Dunia. Kita akan lihat sedikit tentang Perang Dunia. Baik. Sebelum kita pergi kepada Perang Dunia ni dulu, kita kata sebagai suka untuk cikgu sharekan tentang sedikit berkaitan dengan Perang Dunia Pertama, iaitu daripada kita ambil daripada very short version lah. Kita ambil daripada cerita yang pendek sahaja, tak payah panjang-panjang, nanti kadang muntah pula engkau orang tengok cerita pasal perang lama-lama ni kan. Baik, jadi kita akan tengok yang pendek sahaja dan kita akan lihat inilah dia.
100 years ago ended a war whose intensity and scale the world had never before seen. A war that involved more than 60 million soldiers around the globe. In this video, we retrace the origins, events, and consequences of World War I. To understand the origins of World War I, we start in 1871 at the end of the Franco-German War between the French Empire and the Confederation of North Germany, allied with the German states of the south. After 6 months of fighting, France is defeated and the victors unite to form the German Empire. Alsace and Moselle are annexed to the new empire, frustrating the French side. In the following years, Germany would greatly advance its industry and economy. The country also builds alliances, first with the Austro-Hungarian Empire and then with Italy, which is frustrated by France colonizing Tunisia. The three form the Triplice or Triple Alliance. Growing in power and status, Germany begins colonizing African territories. For its part, France allies with the Russian Empire and signs a secret pact of non-aggression with Italy, thus avoiding a second front in case of war. The British Empire fears the rise of the German army, more specifically of its navy. Britain comes out of isolation, moves closer to France and then to Russia. Together, they form the Triple Entente. In the Balkans, the Austro-Hungarian Empire annexed Bosnia and Herzegovina, much to the displeasure of neighboring Serbia, which dreamed of one day uniting the South Slav people. This project appeals to Russia, which diplomatically allies itself with Serbia. On June 29, 1914, a young Serbian nationalist from Bosnia murders the heir to the throne of Austria and his wife in Sarajevo. Austria-Hungary accuses Serbia of having organized the attack and, despite Russian threats, declares war the following month. In a few days, the conflict spreads between the countries of the Triple Entente and the Triple Alliance. Only Italy remains neutral for the moment. The German plan is to overcome the French army concentrated in the east by planning an attack from the north. To achieve this, Germany invades Luxembourg and Belgium in violation of their neutrality in the conflicts. The French, British and Belgian armies are forced to retreat. Fearing the capture of Paris, the French government moves to Bordeaux, but the German army turns away from the city to continue surrounding the French army. They are then attacked on the flanks by the Army of Paris, which forces them to retreat further north, marking the failure of the Schlieffen Plan. The new German objective is to take over the strategic ports of Calais, Dunkirk and Boulogne to cut British supplies. The inferior Belgian army cannot resist the German advance. In the plain of Yser, the choice is then made to open lock gates to flood the polders. With the German army stopped in their tracks, the front line is etched out with the construction of 700 kilometers of trenches, stretching from the North Sea to Switzerland. With the war front lines stabilized in the west, Germany sent its troops to the east to fight against a Russian offensive, which puts pressure on Austria-Hungary. After some hesitation, the Ottoman Empire decides to support Germany in the war. This creates several new fronts, one in the Caucasus, another in the Sinai against the British Protectorate in Egypt with the goal of controlling the Suez Canal, and finally a third front in the British Protectorate of Kuwait over the issue of oil resources. To weaken the Ottoman Empire, Britain supports an Arab rebellion by promising them independence in liberated lands. Finally, Italy declares war on Austria-Hungary with the hope of gaining new territory. In Asia, Japan went to war against Germany and seized its colonies in the Pacific and China. In Africa, German colonies are stormed by French, British and Belgian forces. Many people from colonized territories are enlisted in European armies. France mobilizes nearly 800,000 people, a large proportion of whom are sent to Europe. The British Empire, for its part, enlists 2.7 million men from its dominions and colonies. More than half come from British India.
In the Balkans, Bulgaria goes back to war alongside the Central Empires. The country has a great territorial appetite and wants to expand in all directions. Serbia is attacked on two fronts and is quickly invaded. In the West, Germany continues with military innovations. It becomes the first to organize aerial bombardments carried out by Zeppelin airships. London and Paris are regularly attacked. The Air Force is initially used for tracking and reconnaissance, but planes are quickly fitted out with machine guns, resulting in the first aerial battles. In another first, Germany launches submarine wars in British territorial waters, sinking ships it encounters. Finally, in the trenches, both sides use toxic gases that cause many casualties. Despite some attempts to find breakthroughs, the front lines of war remain fixed, at great human cost. In the trenches, soldiers who survive the fighting are forced to live in harsh conditions. Mud, vermin, rats, and the smell of decaying corpses put their nerves to the test. In the spring, the French side begins mutinies that would be suppressed. Germany also tires of the stalemate. The country is now focused on war on the economic front and sends its submarines to the Atlantic to sink all kinds of ships, even commercial ones, heading to the United Kingdom. Exhausted by war, Russia suffers more than 1.7 million military casualties. Morale is at its lowest point on the front lines and among the public. Then takes place a short revolution that brings down the regime of the Tsars. At the same time, the United States of America finds itself becoming a victim of the commercial blockade in the Atlantic. They decide to go to war alongside the Allies. In Russia, a second revolution allows the Bolsheviks to come to power, who immediately sign a ceasefire with the Central Empires. With the Russian front under control, Germany concentrates its troops on the west. The country succeeds in a breakthrough in the trenches and approaches Paris, which it bombards. But the German army moves too fast to the south. The French army counterattacks and disintegrates German defenses. In panic, German soldiers retreat to the north. From this moment, the Allies lead on all fronts. In Germany, mutinies and a revolutionary wave force the emperor to abdicate and allows the signing of the armistice, marking the end of the Great War that kills more than 18 million people. On June 28, 1919, a peace treaty is signed at Versailles. German representatives are not invited, and the country is forced to accept all demands of the victors. Germany and its allies are held solely responsible for war damages and must pay heavy compensation. Austria-Hungary and the Ottoman empires are dismantled, making way for new countries or colonies. Germany, meanwhile, finds itself humiliated and indebted. Its army is disbanded and colonies shared among the allies. The country cedes roughly 15% of its territory to France, Belgium, Denmark, and Poland, which is recreated. The only consolation is Germany remains largely intact due to no fighting on its territory, and its industry is still standing. The humiliation imposed upon Germany already leaves it with a desire for revenge. Wow. Okay. So, macam mana? Boleh faham ke? Ke korang tak faham? Okay. Boleh. Boleh faham faham sikit-sikit tak apa. Dia tak perlu faham semua. Tapi kita faham bahawa sebenarnya sebelum tercetusnya pembunuhan tu, okay, ya, sebenarnya bukan, okay, Malay please. Sebenarnya, walaupun kita ni belajar sejarah semua kan, namun pengetahuan tentang bahasa Inggeris dan banyak kita kata maklumat sejarah ni dia dalam bahasa Inggeris. So mahu tak mahu penguasaan bahasa Inggeris itu pun penting juga. Okay. So why not? Sebab kita kena contohi juga contohnya macam Hang Tuah. Hang Tuah sendiri pun menguasai 7 bahasa. So why not kita pun boleh menguasai lebih banyak bahasa, betul? So tak apa. Kalau this is the process, lama-lama nanti kamu dah biasa dengan bahasa Inggeris lah kan. Baik, apa yang kita nak ceritakan sebenarnya, sebelum tercetusnya, sebenarnya kalau ikutkan tercetusnya Perang Dunia Kedua tu,
Okey. Cikgu tahu berapa bahasa? 5. Cikgu tahu 5 bahasa lah. Okey. Baik, sebelum tercetusnya Perang Dunia Pertama ni dulu, sebenarnya dia tercetus daripada apa tahu? Pembunuhan seorang lelaki iaitu daripada Serbia, dia telah menembak pemangku pewaris tahta ke Austria-Hungary dan isterinya. Okey, ditembak, maka oleh sebab itu Austria-Hungary telah menentang Serbia. Sebab dia kata apa? Bahawa ini yang membunuh kami ini, membunuh pemangku ini adalah orang Serbia. Bermakna kerajaan Serbia bersekongkol ataupun bersama-sama dengan pengganas itu. Maka Austria-Hungary ini telah declare war, isytiharkan perang terhadap Serbia ini. Oleh kerana isytihar terhadap Serbia, Serbia ni pula backup dia ada Russia. Russia pula backup. Jadi Jerman ni pula dibantu pula oleh Itali dan juga dibantu pula oleh Turki Osmania yang kata Turki Osmania pun join. So daripada situ mereka pula menentang Perancis. Sebab Perancis menyokong Serbia. So peperangan di situ pun berlaku. Oleh kerana British British pun join juga. Oleh kerana British, Jerman, Perancis, Russia, mereka ni adalah negara-negara penjajah. Oleh kerana peperangan ini berlaku, mereka mengambil banyak tentera-tentera mereka daripada tanah-tanah jajahan. Sebab itu Jerman punya tentera ada yang datang daripada Afrika. Kemudian join pula Amerika. British pula ada ambil tentera-tenteranya daripada India dan ambil tentera-tentera daripada tanah Melayu. Jadi ini yang menyebabkan ianya dipanggil World War. Sebab peperangan memerlukan banyak tentera. So tentera daripada negara sendiri tak cukup. So ambil daripada tentera mana? Tentera daripada negara-negara yang mereka jajah. Contohnya British. Bila British kan kita tahu dia menjajah India, Bangladesh, Tanah Melayu. Jadi untuk memenuhi keperluan ketenteraan tu, untuk mengambil tentera-tentera lagi, so British ambillah tentera daripada negara India. Sebab itu India, banyak tentera British daripada India. Dan juga ambil daripada Bangladesh dan ada sedikit diambil daripada Tanah Melayu. Begitu juga Jerman, ada tentera mereka diambil daripada Afrika. Jadi ini membabitkan seluruh dunia. Terbabit dalam peperangan. Sebab itu dipanggil Perang Dunia Pertama. Nampak tak? Jadi betul. Kita tahu bahawa India, negara India adalah antara negara yang kedua dengan penduduk yang padat. Negara China kalau kita tahu sekarang ni penduduk dia adalah lebih kurang 1.2 bilion. Kalau India mencecah 1 bilion ataupun 1.1 bilion. Maknanya penduduk dia memang ramai. Jadi sebab itu British ambil penduduk-penduduk India untuk dijadikan tentera dan membantu mereka dalam Perang Dunia Pertama. Jadi itulah yang berlaku menyebabkan Perang Dunia Pertama berlaku dan ianya berakhir apabila pemerintah pada waktu itu Jerman masih lagi diperintah oleh raja. Jadi raja yang sebelum ini menjalankan peperangan itu, melaksanakan peperangan itu telah turun tahta, digantikan oleh anaknya dan anaknya telah menamatkan peperangan itu. So jadi tamatlah Perang Dunia yang Pertama. Namun kesannya adalah kematian mencecah 25 juta penduduk yang mati akibat Perang Dunia Pertama. 25 juta orang. Begitu juga negara Jerman sendiri telah dipecah-pecahkan. Dan dibahagi-bahagikan menjadi negara yang kecil. So the main trigger, bagus Amira Aida. Sebenarnya the main trigger adalah pembunuhan oleh pembunuhan pewaris tahta tu, pembunuhan yang dilakukan oleh orang Serbia dan dia telah membunuh pewaris tahta Austria-Hungary iaitu Archduke Franz Ferdinand dan isterinya Sofia. Dia telah membunuh orang Serbia itu telah membunuh Archduke Franz Ferdinand iaitu pemangku atau pewaris tahta Austria-Hungary. So itulah yang pencetus kepada Perang Dunia Pertama.
Archduke Franz Ferdinand. Ada sebab ke kenapa dia dibunuh? Okey. Sofia. Bukan Aisyah. Aisyah Sofia. Sorry. Okey. Dia orang perang-perang tapi bukannya dia orang pergi perang kan. Okey. Siapa yang pernah pergi perang? Raja-raja tu. Of course lah raja-raja tu tak pergi perang. Dah tentulah dia arahkan tentera-tenteranya. Okey. Ada sebab ke kenapa dia dibunuh? Okey. Sebenarnya dia dikatakan tensions happen di mana sebenarnya orang Serbia ni banyak duduk di Jerman. Orang-orang Serbia ni banyak duduk Jerman. Alah, macam orang Indonesia lah banyak duduk di Malaysia. Macam tu lah. Banyak orang Serbia yang tinggal dan bekerja di Jerman. Ataupun bukan di Jerman, di Austria-Hungary, Banyak penduduk Serbia yang bekerja dan tinggal di Austria-Hungary. Tetapi kerajaan Austria-Hungary melayan mereka tidak seperti manusia. Melayan mereka dengan, kita kata, tidak memberi layanan yang baik lah. Tidak memberi layanan yang baik kepada orang-orang Serbia yang tinggal di Austria-Hungary. Ini menyebabkan orang-orang Serbia tak puas hati. Jadi menyebabkan orang-orang Serbia ini ada yang memberontak, bad hospitality apa semua. So mereka telah memberontak dan orang-orang Serbia ni ada seorang itu telah membunuh. Nama dia Gustavo, apa dah nama dia, cikgu tak ingat. Nama dia Gustavo tu, dialah yang telah membunuh Archduke Franz Ferdinand itu. Jadi itu serba sedikit tentang Perang Dunia yang Pertama. So is a quite menarik juga sebenarnya tentang Perang Dunia Pertama ni. Okay, baik. Afrika, sebelum perang tamat, Afrika berpihak dengan British ke Jerman? Sebenarnya negara Afrika dijajah. Separuhnya. Waktu itu tidak ada negara Afrika sebenarnya, tak ada. So most of benua Afrika tu, negara-negara yang ada di Afrika. Dia macam unknown Tak, dia macam Asia Tenggara lah. Kamu tahu tak? Asia Tenggara. Waktu itu tahun-tahun sebelum perang tamat, Perang Dunia Pertama, Asia Tenggara ni, tanah Melayu siapa punya? British. Indonesia, Belanda. Filipina, Spanyol. Nampak? Jadi Asia Tenggara ni mostly bukanlah diorang negara-negara diorang sendiri, tetapi kepunyaan penjajah-penjajah. Jadi Afrika pun macam tu. Afrika pun kebanyakan negara-negara itu dijajah oleh, ada yang sebahagiannya ada yang British, ada yang telah dijajah oleh Jerman, ada yang telah dijajah oleh Perancis. Jadi mereka ni semua waktu itu tak ada kerajaan lagi. Waktu itu mereka diperintah oleh penjajah-penjajah. So bila negara penjajah di Eropah tu berperang, maka negara-negara penjajah ni pergi minta orang-orang di negara yang dijajah tu untuk hantar tentera bantu mereka berperang. So kalau soalan kamu, Afrika berpihak dengan British ke Jerman? Tidak. Sebab Afrika tidak ada negara pada waktu itu dan rakyat mereka telah dijajah oleh British dan Jerman dan Perancis. Maka mereka tak ada hak untuk berpihak. Mereka kena ikut penjajah. Kalau penjajah kata, kalau mereka dijajah oleh British, British kata, okey, hantar orang Afrika, tolong hantar orang-orang kau untuk membantu kami dia dalam perang ni. So dia hantarlah. Macam juga tanah Melayu. So British kata, okey, hantarkan tentera-tentera Melayu untuk membantu kami di Europe. So kena hantarlah. Sebab mereka tak merdeka lagi. Kena ingat, mereka belum merdeka lagi. Mereka masih dijajah. Bila dijajah maknanya apa? Kena ikut. Okey. Itulah. Bukan tak ada suara. Kalau ada suara penentangan, macam yang berlaku tanah Melayu lah. Bila orang Melayu menentang, mereka kata apa? Oh, kami tak naklah sokong British. Kami nak sokong sokong Turki Uthmaniyah. So British kata, kami terlibat dalam Perang Dunia Pertama ni. Korang kena bantu kami. Kami tak nak bantu British, kami nak bantu Turki Uthmaniyah. Okey, keluarkan satu undang-undang. Okey, orang-orang Melayu tak boleh. Okey, tak boleh. Tak boleh untuk menyokong Turki Uthmaniyah. Kena sokong British. Kalau ada bunyi-bunyi penentangan British terhadap British, maka orang itu boleh dipenjarakan. Nampak tak? Itu yang berlaku. Okay.
Apa yang cute-nya Susmita? Allahu Akbar. Ya, betul. Itulah. Sebab itu. Tadi sebelum ni cikgu cakap tu soalan cikgu. Okay. Ya je lah. Bismillahirrahmanirrahim. So itu yang berlaku. Boleh faham? Sebab itu buruknya penjajahan. Okay. Kalau kita menjajah lainlah cerita kan. Mungkin kalau kita menjajah, mungkin kita bawa niat yang baik. Tapi kalau orang lain yang menjajah, okay, menjajah negara kita, jangan biarkan. Sebab apa? Habis everything dikawal. Ingat tu. Ya. Selalunya dalam sejarah kan, in history, orang yang semua yang menjajah tu dia dengan niat yang jahat kan? Sebenarnya niat dia baik. Niat Maksudnya dia udah baik. dia sebenarnya macam ni. Dia sebenarnya macam ni. Contohlah contoh. Kalau kita jadi British, kita twist kita jadi British. Kita pula jadi British, kita jajah tanah Melayu. Sebab apa? Kita memang perlukan biji timah British. Untuk apa? Untuk kita punya revolusi perindustrian. Revolusi perindustrian perlukan getah dengan biji timah. Kedua-dua ni banyak kat tanah Melayu. Tak apa. Kita ambil dan kita bayarlah diorang untuk apa? Untuk sebagai imbuhan. So kita ambil untuk kegunaan kita. Bagus tak untuk kita? Bagus. Kita bayar tak kat diorang? Kita bayar tak? Kita beli tak tanah pada diorang? Kita beli. Kita bayar kat diorang tak? Bayar. Nampak tak? Jadi sebenarnya pada pihak British, diorang melakukan tu dengan baik. Sebab bagi diorang, ini untuk bisnes, untuk diorang. Dan kalau diorang kata, British kata, tengok nampak tak? Orang-orang tanah Melayu ni cuba untuk menentang kita lah. Kan? Sebenarnya menentang kita sebab nak sokong Turki Osmania. Tak boleh. Nanti kalau diorang tak menentang kita, kita kena balik. Kita tak dapat ambil lagi biji timah dengan getah. Rugilah kita. Kita nak pakai lagi biji timah dengan getah ni. Tapi kalau diorang menentang macam mana? Kita kena buat satu undang-undang supaya diorang tak tentang kita. Sebab niat kita nak ambil je biji timah dengan getah. Tapi kalau diorang menentang kita, habislah kita. Nampak tak? Bagi diorang, bagi kita yang jadi British ni, bagi kita yang jadi British ni, kita niat baik. Kita nak ambil biji timah dengan getah je. Niat kita baik. Nampak tak? Tapi bagi orang tanah Melayu macam kita pula, diorang ni ambil semua, habis semua kan. Kemudian habis menentang ambil kita punya hasil sumber alam apa semua kan, dan kemajuan kita dibiarkan. Iyalah, kalau kita jadi Ada tu mana ada? Cikgu, ya. kalau cikgu cakap dia nak ambil getah dengan biji timah, can ask in a proper way kan cikgu, kenapa nak datang jajah and then buat negara kita macam baik. Ya, cikgu setuju kata Nurin. Nurin kata apa? Niat betul, cara salah. Niat betul, cara salah. Ini memang banyak berlaku. Dalam dunia ni memang banyak berlaku. Niat betul, hanya nak ambil biji timah dan getah untuk keperluan ekonomi British. Tetapi cara yang salah. Why not trading je? Why not trade je kan? Trading dengan kita kan? Kenapa perlu mesti jajah kami? Perlu kuasai kami? Back to the history balik. Ingat tak kenapa British boleh jajah? British sebenarnya tak nak pun jajah. Dia tak nak jajah pun. Tapi sebab apa? Sebab konflik-konflik dalaman. Ingat tak apa yang berlaku dengan Sultan Muhammad Jiwa di Kedah? Ingat tak apa yang berlaku dengan Raja Abdullah dengan ada perang Kelang, perang Larut, Gihin dan Haisan. Ya, Gihin dan Haisan, perang Kelang. So ketidakstabilan di negeri kita sendiri menyebabkan British kata apa? Aku nak ambil biji timah dengan getah je. Tapi yang diorang bergaduh ni, orang tempatan bergaduh ni, menyebabkan kita orang tak dapat biji timah dengan getah. So apa solusinya? Kita kena masuk campur. Kita kena bagi settle. Supaya kalau tak settle, lama-lama kita rugi sebab tak dapat ambil biji timah dengan getah. See? The problem is not British. Tapi the problem is ourselves. Negeri kita sendiri. Siapa suruh bergaduh?
Bila bergaduh dah tentu ada orang yang nak take over. Nampak? Jangan salahkan orang lain. Kita sendiri. Ya, kita sendiri. British tu ada niat ke nak ambil? Tak nak pun sebenarnya. Buat sakit kepala dia ada lah. Tapi sebab tapi sebab negeri kita sendiri yang tak stable, yang bergaduh, berperang, berebut tahta lah, kan? Macam-macam, tak ikut giliran lah apa semua. Sudahnya British yang take over. Padan muka. Ini ayat memang kasar. Padan muka. Siapa suruh? Elok cakap elok-elok baik-baik kan boleh? Kan? Itulah. Ni aku geram ni kan. Okay. Tak pasal dia. Okey, baik. Nampak tak? Back to the cool down. Tak, this is kan. Jadi kita balik kepada soalan asal sebenarnya. Penjajahan ni sebenarnya niat yang betul. Okey, niat betul tapi cara yang salah. Okey. Jadi itu yang berlaku sebenarnya. Niat betul, cara salah. Niat betul, cara salah. Tak, sebenarnya memang sebenarnya kita kena tahu. Okey, sebenarnya tak ada manusia. Afif, sebenarnya tak ada manusia yang kata, apa cita-cita kamu? Saya nak jadi orang jahat, cikgu. Ada kau jumpa orang macam tu? Tak ada kan? Ada. Tak ada. Saya nak jadi orang jahat, cikgu. Tak pernah tanya je. Tak ada. Tak ada. Semua orang nak jadi orang baik. Tak ada nak jadi orang jahat. Tak ada. Cuma niat yang baik tapi cara yang salah. Itu je. Betul Hana. Macam niat kita nak belajar tapi cara kita tawakal je tak dosa. Itu salah. Ataupun niat nak score A. Okey, nak score A tapi cara menipu ataupun meniru, bawa masuk nota kan. Itu maknanya apa? Niat betul. Niat betul, cara salah. Nampak tak? Betul, semua dilahirkan baik. Jadi nak jadi okey, ada nak jadi pengemis. Itulah kan. Kenapa dia nak jadi pengemis? Sebab dia kata apa? Pengemis dapat duit. Sebenarnya manusia ni memang semua orang kalau kerja nak dapat duit. Tapi kerja ada dua. Cara yang betul, cara yang salah. Cara yang betul, kerjalah. Cara tak betul, mengemis. Nampak tak? So, dalam hidup kita sentiasa ada pilihan. So, pilih. Choose wisely. Choose wisely. Okay, choose wisely. So, itu yang membezakan antara orang baik dan orang jahat. Okay, boleh faham this is what we call, seronoknya belajar kelas sejarah tingkatan 4 ni kerana apa? Kita ada perbincangan dan kita memahami sesuatu keadaan itu. Kita faham. Itu lebih baik. Okay. Baik. Alhamdulillah. So itu sedikit berkaitan dengan Perang Dunia Pertama. Kita ada lebih kurang dalam 10 minit. Kita nak masuk nota berkaitan dengan Perang Dunia Pertama atau kamu mungkin ada soalan lagi nak tanya? Kalau anda nak tanya silakan. Ya, betul. Okey. Ya, betul. Semua kerja dapat duit kecuali kerja yang bodoh kan. Yalah, betul lah. Kan. Jadi sebenarnya itulah yang dikatakan yang mana yang kita kenali iaitu orang jahat dan orang baik kan. Bukan orang tu yang jahat tapi tindakan dia yang salah, tindakan dia. Ya. Okey. So ada yang tanya, Afif tanya, okay, Malaysia kerja apa gaji paling tinggi? Okey. Kerja gaji paling tinggi biasanya adalah CEO lah kan. CEO bank lah. CEO bank biasanya kerja mau 40,000, 50,000. Itu CEO. Tapi kenapa dipanggil kerja? Sebab CEO pun adalah seorang pekerja. Dia bukan owner. Kena faham. Okay. Jadi yang betul-betul, okay, yes, owner adalah founder dia. Tapi owner tak semestinya CEO. Ya.
yang Perdana Menteri, yang kerabat diraja semua tu kan, Mhm. diorang punya gaji, diorang ada gaji ke atau tak ada gaji? Macam mana Dia cikgu? orang okey. Sebenarnya dia orang tak ada gaji tapi dia orang ada allowance. Okey, dan Bukan allowance sama ke itu macam tu? tak, lain. Allowance dia banyak. Dia merangkumi semua sebab okey, mereka memiliki, kena ingat ini satu je yang cikgu nak tanamkan, jangan korang dengki. Okey. Baik. Contoh Sultan Selangor. Sultan Selangor okey, dapat allowance yang banyak. Kerana apa? Selangor ni dia punya. Sultan Pahang dapat allowance yang banyak. Kerana apa? Pahang tu dia punya. Segala cukai-cukai yang dia perolehi, cukai dalam negeri itu akan diperolehi oleh kerajaan negeri dan juga diperolehi oleh sultan. Sebab sultan ada hak. Ini negeri dia, dia punya. Jadi kalau kita fikir, mudahnya dapat duit. Tak, tanggungjawab dia besar. Dia kena tengok penduduk dia ni ada 40, ada lebih kurang dalam 15 juta orang. Jadi 15 juta orang ni dia kena jaga kebajikan rakyat. Kena faham. Ya, sultan adalah keturunan. Memang keturunan. Jadi kamu kena ingat bukan senang nak jadi sultan. Menjadi seorang sultan, kalau kamu tanya sendiri keturunan sultan, dia orang sendiri pun tak nak jadi sultan. Sebab apa? Tanggungjawab yang berat. Tanggungjawab yang berat. Tapi cikgu, seseorang tu dia orang macam cakap tak apalah sultan atau agung tu dia orang goyang kaki. Memang ke? Tak. Baik. Rafizuddin, okey. Sebenarnya dari sudut manajemen manajemen negeri memang menteri besar yang buat. Manajemen negeri, okey? Manajemen negeri. Tetapi tanggungjawab itu, tanggungjawab itu terletak kepada sultan. Kepada sultan. Contohnya macam ni lah Contohnya macam ni. Fahami analogi ni okey. Ya betul. Yelah, agung kan dipilih 5 tahun sekali. Dia bukan 5 tahun macam sistem demokrasi Okey. Dia macam ni, bukan. Di Malaysia ni, ni unik Malaysia. Ni nak cerita uniknya Malaysia iaitu apa tahu? Ada dua sistem. Raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Demokrasi berparlimen ni yang memilih pemimpin-pemimpin ni, iaitu memilih menteri besar, memilih Perdana Menteri apa semua melalui pilihan raya. Tetapi ada satu lagi sistem iaitu raja berperlembagaan, iaitu raja yang memerintah. So, yang demokrasi berparlimen ni, yang ada Perdana Menteri apa semua ni, mereka bertindak mengikut kepada persetujuan raja-raja dan sultan. Kalau raja sultan atau majlis raja ni tak setuju, dia orang tak boleh run. Dia orang tak boleh run this country. Dia orang run this country atas kepada persetujuan sultan. So that's why Perdana Menteri dan juga Menteri Besar semua, mereka tak boleh buat sesuka hati. Mereka kena dapat approval ataupun persetujuan daripada majlis raja-raja. You see? Ya, macam MD dengan big boss lah cikgu. Ya, contohnya macam bapa kamu. Mengarahkan kamu anak yang sulung contohnya. Bapa kamu mengarahkan kamu, anak yang sulung, untuk bagi tahu pada adik-adik. Adik-adik, kamu bapa kamu kata apa? Bapa nak keluar ni. Bapa arahkan kamu sebagai anak sulung, tolong arahkan adik-adik untuk kemas rumah. Jadi, kamu pula yang sebagai anak yang sulung, kamu akan arahkan adik-adik. Adik, engkau seorang pergi cuci tandas, engkau pergi kemas dapur, engkau lagi pergi kemas ruang tamu. Abang akan buat yang ni. So, nanti adik-beradik kamu tak cakap apa sebab adik kamu kata apa? Kenapa abang yang merintah apa semua? Abang dapat arahan daripada ayah. Supaya korang semua buat. Jom kita sama-sama buat. Jadi, let's say kalau katakan adik-beradik kamu semua tak nak buat. Kan? Kamu buat seorang-seorang. Ayah kamu balik. Apa sah tak kemas-kemas rumah lagi ni? Apa sah tak kemas-kemas rumah lagi ni? Dia orang tak nak buat ya. Siapa yang kena marah? Adik-adik kamu ke kamu yang kena marah?
Kamu yang kena marah. Adik-adik. Tak, Cikgu, kamu yang kena ni marah. rumah saya selalu kena cikgu. Rumah saya Ah, selalu kena. Kamu yang Cikgu. kena marah. Sebab apa? Dia akan Cikgu, kata kenapa? apa? Ya, sebab dia kata apa? Macam mana kau jaga adik-adik kau? Kenapa kau tak arahkan adik-adik kau? Nampak tak? Kenapa kau tak jalankan tanggungjawab sebagai abang? Kau kena? Ya. Nampak tak? Tapi kan cikgu, Ya. kalau diorang tak nak dengar macam nak buat. Ya, that's why lah kamu kena arahkan. Kamu kena cari jalan macam mana supaya diorang ikut arahan kamu. Betul cikgu. Nabi drastic measures. Jadi itulah yang berlaku. Nampak tak? Dia kuasa daripada ayah turun kepada kamu, kamu yang jalankan. Yang penting ayah tu. So bila let's say ayah kata, "Aish, pening ni." Let's say lah katakan bila kamu semua tak buat kerja, rumah bersepah, ayah kamu balik, ayah kamu marah kamu. Okey. Kemudian tak lama kemudian kawan-kawan ayah kamu datang. Kawan-kawan ayah kamu datang, dia masuk tengok. Kenapa rumah ni bersepah? Malu tak ayah kamu? Ayah kamu yang malu. Malu. Ayah kamu yang malu sebab itulah sebenarnya gambaran raja, menteri besar dan juga menteri-menteri. Kalau katakan negeri ni, huru-hara ke kan, sampah merata-rata, pencemaran merata-rata, sultan-sultan lain akan kata apa kepada Sultan Selangor? Sultan Selangor, apa yang berlaku pada negeri tuanku ni? Kan? Apa jadi? Sultan Selangor akan kata, Menteri Besar, menghadap. Menteri Besar tolong menghadap. Kenapa negeri kita ni jadi macam ni? Nampak tak? So tanggungjawab besar pada siapa? Kena Pada kantoi. Sultan. Cikgu, sebab tu lah masa kita tak ikut arahan ketua kelas je kan. Kena. Ya, sebab tu ketua kelas yang kena. Ya, betul Dan. Adik kat luar jatuh terluka, abang kena marah sebab tak jaga adik. Betul. Sebab apa? Abang sebagai abang kena uruskan adik. Iaitu kalau katakan adik tu jatuh. Okey, luka. Apa yang patut abang buat? Abang tak perlu report. Mak, ayah, adik jatuh luka. Dah tentu-tentunya kau kena marah. Sebab kau tak uruskan. Uruskan. So apa tugas abang? Abang kena apa? Okey, adik mana? Luka. Okey, kejap. Abang ambil ubat. Abang kena ambil ubat. Kemudian sapu. Kemudian tampal. Baikkan apa semua. Lepas tu barulah pergi bagi tahu bapak. Pak, tadi adik jatuh. Kan? Adik jatuh luka. Kan? Habis tu macam mana? Dah letak ubat dah. Abang dah letak ubat dah. Abang dah tampal. Macam tu. Itu sebenarnya tugas abang. Ingat senang jadi abang? Yes, ada Tak leadership. senang. Tak senang. Okay. Ya, sebab apa? Ni, kalau kamu nak tahu, cikgu adalah anak sulung. Adik-beradik ada 6 orang. Cikgu yang pertama yang sulung. So cikgu tahu. Cikgu ada 6 orang adik-beradik. Alhamdulillah. Bila kita amalkan macam tu pun, betul Diana. Bila kita amalkan jadi pemimpin yang baik, kamu tahu tak nanti bila dah besar nanti, adik-beradik kamu kan akan hormati kamu. Dan kalau setiap kali nak buat keputusan, dia akan tanya kakak dengan abang dia yang sulung. Bang, macam mana bang? Akak, macam mana kak? Apa-apa pun boleh tanya adik-beradik kan. Cuba tanya kakak. Cuba tanya Kak Long. Cuba tanya abang Long. Ya, itu satu penghormatan tau.